sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang sekali lagi bertemu dengan saya pagi ini untuk sesi sarapan minda momentum. Okay? So Alhamdulillah baru je habis selesai menyelesaikan sesi roket pemasaran momentum nak tarik pelanggan 2020 secara online. Alhamdulillah yang kita mendaftar lebih daripada 4,000 peserta. Alhamdulillah sepanjang saya menjalankan kelas ni juga semalam kita dapati ramai usahawan yang sebenarnya dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Siapa nak kalau boleh pagi ni saya nak berikan dia sarapan dalam bentuk benda tu. Sebab kadang-kadang kan kita bila kita buat marketing, bila kita buat bisnes, ramai orang sangka yang mereka ni dah tahu banyak benda. Dia sangkakan bisnes tu semudah macam makan kacang. Ambil kacang, makan zas. Okay? Dia rasa macam tu. Tapi bisnes bukanlah semudah yang macam tu. Betul ke betul? Okay? Siapa yang nak buat bisnes, dia tahu macam mana cabaran bila kita buat bisnes. Macam mana cabaran dia bila kita nak dapatkan pelanggan. Kan? Bisnes dulu dengan sekarang tak sama. Bisnes, strategi bulan lepas dengan bulan ni pun kadang-kadang dah tak sama dah. Jadi itulah benda yang saya rasa saya nak sharekan kepada anda pagi ni dalam sarapan minda momentum. Saya juga nanti nak memberikan anda peluang untuk bertanya soalan. Macam. Okey ke okey ni? Selamat pagi semua ni korang musim PKP ni bangun lambat ke bangun awal ni? Cerita ni nampak macam tak ada orang lagi ni. Mana orang ni? Tak ada. Tak ada orang kat situ. Saya nak tengok adakah anda bangun awal ketika musim PKP ni. Kita pun semalam dah habis kelas. Boleh tahan juga energi dia. Saya habis kelas semalam lebih kurang petang pukul 5.40 lebih kurang. Malam tu sambung lagi untuk mereka yang ambil seat diamond untuk ada private session. Dia boleh bersoal jawab. Itu pun kita habis dalam sekitar jam 10 lebih. 10 malam. Dan Alhamdulillah pagi ni saya dapat bangun lagi, bangkit lagi. Sebab hari ni kita ada bagi mereka satu lagi sesi untuk nak tengokkan dia punya brand dia, logo dia, and macam mana dia punya Facebook page dia. Sebab bila kita berniaga online ni, Facebook page kita tu ibarat macam kita punya kedai. Kan? Dia adalah ibarat kedai kita. Dan adakah kita boleh memberikan orang impression yang bagus bila pertama kali mereka datang tengok kedai kita ni. Korang faham ke faham tu? Okay. Jadi sebab itulah saya nak cakap 3 poin sebelum saya nak buka untuk sesi soal jawab. Okay. Betapa banyak sangat benda yang kita tak tahu. Apa yang kita tak tahu? Apa nombor satu agak-agak? Siapa nak tahu apa yang kita tak tahu? Okay. Siapa yang tak tahu? Semalam ada yang cakap soalan dia kan. Saya ni baru je berniaga. Dia kata saya baru nak berniaga. Saya baru nak mulakan. Dia kata adakah patut saya buat bisnes dulu ke? Ataupun patut saya cari ilmu dulu? Kan boleh tak nak jawab? Korang ni dah share ke belum ni? Saya punya sarapan minda ni. Dah share ke dah share ni? Sebab saya harapkan apa tau? Output dia, outcome dia. Bila anda dengar saya cakap, anda dengar sarapan minda saya nak naikkan anda punya semangat. Kalau mungkin pagi ni anda rasa macam dah nak give up, anda rasa macam stres, anda rasa tertekan, saya nak nampakkan jalan dia supaya anda boleh nampak apa yang kita boleh apa yang anda boleh perbaiki dan cepat-cepat untuk buat. Faham ke faham tu? Sebab kalau cara kita berfikir, cara kita cara kita bertindak tu akan dipengaruhi oleh cara kita berfikir ni. Kalau kita fikir salah, maka tindakan tu salah. Yang lagi teruk adalah memang tak bertindak langsung. Faham ke faham ni? So, kalaulah saya nak tanyalah pada anda yang dah lama berniaga. Kalau diberi peluang patah balik ketika saat dulu mula-mula berniaga dulu tu, masa mula-mula berniaga tu dulu tu, adakah anda akan masa tu mulakan perniagaan dulu ke atau anda akan utamakan cari ilmu dulu? Cek komen bagi anda yang dah berniaga.
Ni yang baru-baru ni, budak-budak baru nak up ni, yang baru-baru nak berniaga ni, dia tak tahu ni, dia tak pasti, dia tak sure sebenarnya. Patutnya aku ni nak cari ilmu dulu ke ataupun nak buat je bisnes dulu. Nanti dah melingkup, jatuh and then dah cari ilmu. Mana satu anda rasa? Okay? Ada. Nampaknya ramai yang komen kat situ, dia kata cari ilmu dulu. So ramai sebenarnya orang tak tahu bahawa bisnes bukan satu benda yang mudah. Tetapi juga bisnes juga bukan satu benda yang terlampau susah. Cuma kita nak kena cari ilmu yang boleh bantu kita capai result dia, hasil tu cepat. Kita tak nak menggunakan teknik-teknik yang baru nak test. Kita tak nak jadi tikus makmal. Kita tak nak jadi bahan eksperimen. That's why penting sangat kita memilih orang yang ada pengalaman. Orang yang dah ada result, yang telah bantu ramai orang. Kalau anda tengok, macam kita juga. Cuba anda fikir, kalau kita nak hantar anak kita tuition, kita akan memilih pusat tuition yang macam mana? Mestilah pertama sekali kita akan tanya, cikgu, result tahun lepas macam mana yang ambil periksa SPM ni? Oh ni result yang berjaya. Okay? So kita akan nampak, kita akan pilih tempat yang ada result. Itu kalau nak hantar anak. Habis tu kita ni, bapak budak ni macam mana ni? Yang bapak budak ni tak pandai pula nak pergi belajar dan tanya dulu orang tu ada result ke tidak. Kita main masuk je terpesona. Kelas ayat bagaimana membina ayat iklan. Bagaimana membuat iklan di FBS. Bagaimana menulis ayat iklan yang menarik orang. Saya nak tanya betul-betul. Tu satu lagi tu contoh. Orang suka ke tengok iklan? Anda sendiri tanya diri anda, adakah you suka iklan? Ni saya nak tanya. Kan? Adakah anda suka iklan? Faham atau faham tu? Kita sendiri pun tak suka iklan. Tetapi kita pergi belajar benda yang orang tak suka. Habis tu macam mana nak buat? That's why lah kenapa you kena datang dan belajar dengan kita. Saya ajar macam mana. Terima kasih kepada semua yang share. Terima kasih. Siapa? Dura Hamzah. Siapa lagi tu? Thank you very much. Student-student lama kita pun masih lagi mengikuti dan follow. Terima kasih banyak kepada semua juga. Okay? So, ramai yang pergi buat belajar benda yang pelanggan tak suka untuk diberi kepada pelanggan. Macam kelakar kan? Korang pun tak suka benda iklan, tak suka dapat flyers. Tetapi pergi kelas, pergi belajar benda yang pelanggan tak suka. Come on, berpijaklah di bumi yang nyata. Pelanggan bukan suka iklan. Inilah saya nak cakap yang kedua. Apa yang you tak tahu, apakah benda you tak tahu sebenarnya, apa yang you tak tahu. Pelanggan tak suka iklan. So bagaimana kita nak tukar? Kita kena tukar kepada ayat yang nak sharing. Okay? Ayat sharing. Tetapi ayat sharing itulah yang menyebabkan orang nak beli produk tu. Nak saya bagi contoh ke? Tak nak kan? Kalau nak, dia belanja saya love, dia belanja saya komen kat situ, dia dah share. Mahal ni ilmu saya nak bagi ni. Mahal ilmu saya nak bagi ni, saya nak bagi contoh. Habis, kalau kita tak buat iklan, macam mana nak dapat sale? Dengan sengau-sengau dia tu. Itu sebab kenapa saya nak beritahu anda. Korang faham ke? Faham setakat ni? So, yang pertama tadi dia tak tahu macam mana. Ilmu dulu ke bisnes dulu? Yang kedua ni yang dia tak tahu ni. Dia tak tahu bahawa sebenarnya orang tak suka iklan. Jangan kata orang. Korang sendiri pun tak suka iklan. Korang sendiri pun tak suka dengan iklan tu. Macam mana? Faham atau faham ni? Bosan dengan iklan, betul? Kalaulah kita buka FB iklan, buka TV iklan. Kadang-kadang kita kalau drive dulu sebelum PKP, drive, follow belakang bas, bontot bas, iklan. Billboard, iklan. Dalam toilet kadang-kadang pun ada iklan. Yelah, orang tulis kat dia punya pintu, "Oi, jangan conteng kat sini." Ada yang conteng, "Oi, jika memerlukan khidmat apa-apa, sila hubungi yang bawah." Bangang, dia kata, "Tipu ni bawah. Jangan conteng lah. Nampak tak? Aku tak ada conteng." Contoh. So, dah share ke belum ni? Jadi macam ni. Habis kalau tak buat iklan macam mana? No, manusia sukakan story. Manusia sukakan cerita. Manusia suka dengan result atau testimoni.
So apa result, apa testimoni yang kita ada, kita boleh jadikan dia story, cerita. Tetapi last sekali mesti dia akan tanya, macam mana kalau macam tu nak dapatkan produk tu? Nak ke nak saya bagi satu contoh pagi ni? Real. Real ni saya bagi. Real. Supaya korang faham. Oh, kalau macam tu, baiklah aku tukarkan apa yang aku buat ni jadi macam tu. Jadi aku boleh dapat sale yang banyak. Yes, betul. Ada anak murid saya, kan? Ada anak murid saya yang dia hanya follow saya punya FB Live dan dia ikut sebiji bulat-bulat. Walaupun dia buat FB Live tak ramai orang tengok. Malam tadi dia ada share, Tuan Azhari daripada brand Energia. Dia buat sabun yang mesra dengan yang menyucikan, okay? So dia kata saya just follow. Lepas tu saya pun FB Live lah, ikut apa sebiji Tuan Najib cakap. Tak ramai yang tengok FB Live tu. Dia kata 7 orang. Ada 7 je mata. Itu pun naik turun. Tetapi kesan bila dia buat FB Live yang dia ikut saya cakap tu, apa berlaku adalah salah seorang daripada 7 tu, daripada orang tu pula daripada Brunei, nampak dia punya FB Live, datang ke Malaysia, order sabun dia 1 kontena. Order sabun dia 1 kontena. Nampak ke nampak? Allah Ta'ala tak nak bagi bukan semestinya banyak orang. Tetapi dia bagi rezeki ambil engkau, satu pelanggan order besar. Faham ke faham ni? Jelas? Oh, contoh macam ni. Saya bagi satu contoh. Tadi lupa nak bagi contoh kan. So, sarapan minda ni nak memberikan anda kesedaran. Oh, macam tu. Macam tu rupanya. Baru faham. Cek komen anda. Kalau anda faham, anda komen lah faham. Kan? Saya nak tahu juga adakah anda faham ke faham. Saya nak tahu dulu. Kan? Dan saya nak tanya juga berapa ramai nak saya bagi contoh. Kalau nak saya bagi contoh, saya bagi. Jelas tu. Saya tak naklah anda nanti macam blur-blur kan. Saya tak naklah tiba-tiba tinggalkan anda sarapan minda. Habis kalau tak buat iklan tu nak macam mana? Memanglah kena buat iklan. No, ada cara pendekatan lebih baik. Pada zaman sekarang yang orang sangat IT savvy, orang sangat mesra social media, everything boleh compare segera. Nak beli TV dulu nak beli TV, pergi kedai elektrik dan tak banyak pilihan. Okey ni berapa warranty ni, TV ada color. Dulu remote TV tak ada remote, time saya kecil dulu. Time dah masuk sekolah rendah tu, dah ada remote Jakun dulu ada remote. So dulu tak banyak pilihan. Pergi kedai tu, okey dah kita beli je lah. Tidak banyak pilihan dan kita pula letih pula nak pergi compare. Nak pergi kedai sana lah, pergi kedai sini lah, banyak sangat. Sekarang, kalau nak beli TV, tak payah pergi kedai. Just buka, ambil handphone anda, terus cari maklumat. Boleh compare terus dalam masa seminit sahaja, kita dah boleh compare 3 buah kedai. 3 tawaran yang kita boleh compare. Dah mudah, dah senang dah. So, market menjadi lebih kompetitif. Persaingan sangat tinggi. Tapi kalau kita masih menggunakan rentak yang sama, cara yang sama dalam pemasaran, kita tak betulkan cara kita, tak betulkan ayat kita, kita tak bagi cara yang lebih meyakinkan pelanggan, dia tak akan beli weh. Korang faham ke faham ni? Saya ambil contoh macam ni lah. Satu benda macam ni. Saya ambil satu contoh. Ni ayat yang saya guna untuk satu produk. Lepas tu anda tengok saya nak anda tengok. Dengar ni betul-betul Sambil anda komen kat situ, kalau faham, komen faham. Kalau okey, tolong komen okey. Saya nak dengar, saya nak tengok dulu daripada anda. Kalau you tak respon, cerita tu saya bagi separuh je. Korang senang, korang kena dengar. Saya nak kena berdiri ni. Nak ajar ni. Korang hanya perlu klik like kat situ. Belanja saya love ke love. Tolong komen kat situ. Tolong tekan butang share. Siapa tak tekan butang share, kira dia belum bayar yuran. Yuran pengajian kita pagi ni adalah bayaran dia dengan butang share sahaja. Itu sahaja bayaran untuk pagi ini. Tak ada bayaran lain. Tekan butang share kira dah bayar. Okay, so macam ni. Berapa ramai kat sini yang tak tahu sebenarnya bila mereka tidak buang air besar 2 kali sehari, sebenarnya anda berpotensi besar untuk memakai pampers dewasa. Macam, anda tak geli ke satu hari nanti anda pergi ke mana-mana, anda nak buang air besar dan anda dah tak boleh kontrol dan dia akan keluar macam tu je. Dan yang lebih memalukan, anda
kembali menjadi seperti baby anda memakai pampers. Dan pampers tu banyak dijual di kedai berjenama Tena. Macam. Saya nak tanya kat sini, berapa ramai kat sini yang pagi ini masih lagi belum buang air besar 2 kali hari ni? Kalau anda pagi ni dengar saya live, anda belum buang air besar 2 kali, bermaksud anda mempunyai 80 ke 90% peluang memakai pampers dewasa. Macam. Apa tanda-tanda dia? Ni tanda simptom dia. Satu hari nanti akan pakai pampers dewasa. Pertama sekali anda bangun, anda tak boleh buang air besar. Anda akan jadi pening kepala. Anda akan jadi stres. Anda akan jadi tak sedap badan. Tenaga anda lemah, low. Anda rasa letih je manjang. Dan saya nak bagi tahu juga, bila anda berpeluh sikit je, badan anda berbau dan orang sekeliling anda menjauhkan diri daripada anda. Terutamanya Cik Sherban. Ni kalau perempuan. Sebab badan dia berbau. Dia tak buang air besar. Dia tak buang secara normal. Siapa kat sini yang baru perasan, baru tahu ni? Rupanya kalau pagi-pagi tak buang air 2 kali, bahaya. Bahaya. So ini apa saya nak cakap? Apa saya nak cakap adalah, saya sedang mengajar, saya sedang memberitahu masalah. Ramai orang tak tahu benda ni masalah. Tetapi inilah masalah yang paling besar di dalam Malaysia, terutamanya kepada kaum wanita. Dan bila dia buang, benda yang betul buang adalah dia tidak perlu meneran. Dan dia sepatutnya boleh completed dalam masa 10 minit je. Dan bukan 30 minit sampai kaki kebas kena sesemut. Keluar pula tu cikit, cenonek je dia keluar. Itulah yang paling bahaya sebenarnya. Dan you jadi stres. You jadi tak tentu hala. Faham atau faham ni? Nak ke nak kalau saya bantu anda dengan satu formula yang saya amalkan setiap malam. Saya minum sebelum saya tidur. Dan bila saya bangun pagi je saya nak mandi, saya terus dapat membuang dengan mudah, senang. 5 ke 10 minit dah settle. Bila cuci dengan air, 2 gayung dah hilang bau, warna dan rasanya. Kau jangan rasa macam tu pula. Boleh cecah pula. Pahit. Jangan. Aduh, korang ni nak buat lawak sikit pun tak boleh lah kan pagi-pagi ni. Faham ke faham ni? Itu benda yang sebetulnya sebenarnya. Dan bila you tengok pada toilet bowl tu balik, you tengok semula. Wow. It's so beautiful. It's so long and beautiful. Tu hasil dia. Outcome dia. Macam. Betul ke betul? Ramai orang di kalangan anda kat sini sebenarnya ada masalah tu. Masalah nak membuang. Alhamdulillah saya dah jumpa formula tu beberapa tahun lepas. Dan saya still amalkan sampai sekarang. Dan saya tidak ada, Alhamdulillah, izin Allah. Bukan kerana produk tu 100%, izin Allah juga. Produk tu adalah usaha. So apa yang berlaku adalah, Alhamdulillah, saya tiap-tiap pagi dapat membuang dengan mudah, senang. Kalau anda tengok kan, pancaran cahaya di wajah orang yang dah membuang dengan tak buang ni, beza weh. Outcome dia kat muka ni, aura seri wajah ni. Tak payah pakai makeup. Ni pagi ni ada pakai apa? Tak ada pakai apa-apa. Nampak ke nampak? Berapa ramai nak tahu apa produk yang saya gunakan? Berapa ramai agak-agak nak dapatkan benda tu? Cuba anda bagi tahu. Cuba bagi tahu saya sekejap. Cahaya terang sangat ni. Kejap. Okey. Berapa ramai agak-agak nak tahu? Nak dapatkan produk tu. Okey. Tu kalau tidak, dia akan mengganggu ibadat tau. Tengah-tengah solat, kita pun tak tahu kita terbuang angin ke tidak. Dan benda yang paling kita bengak adalah bila kita masuk bilik, tiba-tiba ada bau kentut yang sangat busuk. Dan kita toleh kiri dan kanan, kita tengok sebenarnya tak ada orang. Sebenarnya dia yang kentut. Sebenarnya dia yang kentut. Dan kentut yang paling dahsyat adalah yang tidak ada bunyi. Tak dengar dia. Psst. Dia macam silent killer saya panggil. Tapi dia punya pening tu, senoneng dia tu, dahsyat weh. Korang pun tak boleh handle, babe. Faham ke faham ni? Hello. You all faham ke faham? Kan?
So siapa rasa macam kalau dapat offer tu nak beli, cuba komen, nak belilah, nak tahu macam mana. Kan? Sebab saya bagi anda satu contoh, dan saya bagi contoh ni adalah yang real, yang betul-betul. Siapa yang rasa bila dengar, okey juga tu. Dah lah tak mahal produk tu, harga dia sangat sangat ekonomi. Rasa sedap gila babe. Jus dia rasa jus kiwi sebab dia memang ada kiwi fruit. Malam tadi kan saya minum, tak ada air sejuk. Kita masukkan satu seceh, shake, minum. Saya kalau minum tu anak saya mesti tunggu. Mukhris dengan Ajwa mesti tunggu. Dia pun sibuk juga nak minum sebab sedap. Memang sangat-sangat sedap. Macam berapa ramai yang nak? Saya tak dijual sebenarnya tapi ada lebih. Nak? Saya tak jual tapi ada lebih ni kat rumah kalau nak. Siapa kat sini nak selit order? Siapa kat sini nak selit order? Macam pembuangan dia senang, mudah, tak ada nak meneran. Bahaya babe meneran. Meneran tu lah yang akan jadi sembelit lebih teruk. Nampak ke nampak? Okay. So, kalau macam saya buat story tadi, adakah saya buat iklan ataupun tidak? Saya nak tanya anda soalan. Adakah saya buat iklan ataupun tak? Confirm tak? Tapi you dah rasa nak beli. Ini yang saya ajar. Inilah kepakaran saya mengajar anda macam ni. Orang pun tak sakit hati kau buat iklan. Orang pun tak benci dengan kita. Asyik-asyik buat iklan. Buka Facebook dia je tak ada lain. Iklan. Tak ada bondo lain. Itu je lah manjang. So saya dah bagi anda poin kedua. Benda yang anda tak tahu, apa yang anda tak tahu adalah untuk nak menarik orang, tidak perlu buat iklan. Apa yang perlu, apa yang penting, bukan kerjasama sahaja. Apa yang penting adalah bagaimana kita nak kongsikan kepada dia, sharing. Sebab saya percaya apa yang saya diajar, saya dididik oleh mentor saya, marketing adalah bantu orang. Pemasaran ni tarik orang, buat orang tertarik dengan kita. Bila kita terangkan tentang masalah, dia macam terbuka. Lah. Akulah tu. Masalah tu, masalah akulah tu yang dia sebut tu. Kenapa dia tahu ni? Itu yang menyebabkan pelanggan akan suka dengan kita. Pelanggan akan terinspirasi dengan kita. Korang faham ke faham setakat ni? Berapa ramai yang faham tu? Cuba angkat tangan. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan. Jelas kan? So nampak tak? Benda yang kita tak tahu rupanya rupanya marketing sebenarnya tak payah buat iklan. Sebab tu saya cakap dengan anda, jangan pergi mana-mana kelas yang mengajar bagaimana nak buat iklan. Sebab kita sendiri pun tak suka, pelanggan kita tak suka. So, kenapa nak pergi buat benda yang pelanggan tak suka? Itu yang saya nak cakap. That's why saya nak bagi anda kesedaran. Saya tahu kat Malaysia tak ada orang buat kelas buat iklan. Ni kat Papua New Guinea. Dan kat belah-belah Nepal, bukan kat sini. Faham atau faham tu? Okey, yang ketiga saya nak bagi poin. Nampaknya poin saya padat tu. Apa lagi yang orang tak tahu tentang marketing sebenarnya? Okey, apa yang orang tak tahu? Apa yang orang tak, ni dapatan saya tau. Ni saya punya finding tau lepas saya lakukan kelas Roket Pemasaran Momentum ni bersama dengan peserta dan apa yang kita telah bantu dia. Okey? Yang ketiga saya nak bagi. Boleh saya bagi yang ketiga? Yang ketiga adalah dia tak faham bahawa sebenarnya marketing bukan sales. Marketing bukannya untuk buat jualan. Sebab tu dalam bisnes kita dia ada marketing, dia ada sales. Dia macam ni tau. Saya bagi satu analogi. Kalau kita dalam perhubungan kita dengan kita punya pasangan, mula-mula dia kenal-kenal dulu. Orang kata apa? Berkapal, tu istilah dia lah. Tapi untuk nak mengesahkan supaya dia boleh booking, dia startlah tarik perhatian dia. Dia mulalah buat apa yang orang pasangan dia suka. Dia akan bagi hadiah, dia akan call, dia tanya khabar. Dia akan tahu apa masalah dia. Dia cuba bantu kalau pasangan dia tu ada masalah, ada problem. Dia cuba bantu benda tu. So itu adalah fasa dia cuba untuk dapatkan pasangan dia untuk bertunang dengan dia. Engagement. Untuk membina engagement. Engage. So, fasa daripada dia kenal siapa pasangan, apa yang dia suka, apa yang orang ni sangat, apa masalah dia. Dan bila dia tarik orang ni, fasa daripada dia couple pergi ke bertunang ni adalah namanya marketing. Bukannya baru kenal, jom kita kahwin nak. Kau kena tampar je, babe. Sah-sah kau kena tampar laju-laju. Kan? Baru kenal ni. Nama awak siapa? Nama saya Tipa. Tipa, jom kahwin. Meninggal kau kena tampar dengan Tipa tu.
Sebab itu baru fasa pertunangan tau. Masa fasa pertunangan kita nak buat orang suka je. Kita nak menarik perhatian dia je. Tarik perhatian. Bagi dia. Tunjukkan kita punya power kita. Demonstrate kita punya result kita. Ibarat macam tu lah. So daripada dah engage pula, dah bertunang pula, kita nak yakinkan dia pula bahawa kalau kahwin dengan kita ni okey, makan pakaian cukup, insya-Allah kita jaga dia, jaga agama dia. Kan, bagi dia yakin dari fasa pertunangan nak pergi kepada fasa perkahwinan, engagement nak pergi kepada yang dah berkahwin ni, kan? Dan sehingga dia berjaya diyakinkan, dia percaya pada kita, dia betul-betul dah jatuh cinta, dia dah suka dengan kita. Daripada marketing pergi perkahwinan ni lah kita panggil dia sales. Closing berlaku. So dapatlah kat sini jualan. Ibarat macam tu lah. Korang faham ke faham? Marketing tarik perhatian dulu, buat suka apa dia semua. Bila dia dah suka, dah bertunang, confirm, okey, jadi, dah close dah. Okey, jom kita kahwin. Ini barulah berlaku fasa seterusnya namanya perkahwinan. Ini tak, baru je, orang baru je kenal. Bila kenal ni pelanggan ni, tadi, apa yang kau dah buat? Dah bagi dah, suruh beli barang. Apa hal? Come on. Apa hal pula tiba-tiba nak terus beli barang? Okay? Macam, belajar sesuatu kat situ. Jangan lupa tak untuk dapatkan kelas saya secara percuma. Yang kita buat ni, kita buat webinar setiap hari Selasa malam. Sebelum ni kita buat FB Live, nama dia Talk to Najib. Sekarang saya buat secara webinar. Kita buat sesi Talk to Najib secara webinar yang kita pilih topik. Ada yang saya ajar strategi online, ada yang saya ajar Facebook marketing, ada yang saya ajar tentang Facebook Ads, saya ajar tentang copywriting. Dalam masa terdekat hari Selasa ni saya nak ajar 3 tools atau 3 cara nak buat marketing secara percuma. Okay, di dalam online. Jangan ingat semua benda nak kena bayar. Ada banyak je yang free tetapi you tak guna. You ingat alah marketing ni nak kena bayar baru boleh buat, saya tak ada duit. Suka sangat fikir macam tu. Itu jangan fikir macam tu. Ada banyak je jalan dan cara untuk kita nak buat marketing, termasuk menggunakan cara yang percuma. Dah mampu nanti barulah start guna yang berbayar. Janganlah terus nak bayar kalau yang percuma pun ada tapi tak nak buat. So jangan lupa tau, pergi daftar. Kalau tadi saya boleh bagi satu contoh kan. Tadi bagus saya bagi contoh tadi. Dah lah bagi contoh copywriting, ayat, lepas tu bagi lagi analogi nak fahamkan antara marketing dengan sale apa beza. Kan, siapa yang dah join memang best kan? Yang dah join dia tahu memang best. Sesi tu 60 ke 90 minit dia rasa kejapnya dah habis. Semalam RPM yang 1 hari tu pun dia rasa kejapnya dah habis dah. So apa kata pergi cepat-cepat ke link buatje.com, masukkan anda punya maklumat yang diperlukan. Anda akan dapat email daripada saya nanti. Dan anda akan dapat email dan juga akan remind anda. Sebelum sesi tu bermula dia akan remind. Lagi 15 minit nak mula, ready buku nota. Puasa nanti ada kelas tak? Ada, jangan risau. Cuma kita mungkin drag sikit masa kalau puasa nanti. Kalau kita biasa buat 9.30, mungkin kita boleh tukar pada 10. Pukul 10 kita mula. So sempatlah kita solat maghribnya, solat isyaknya, tarawihnya di rumah sendiri. Dan pukul 10 kita dah start dengan kelas. Okey ke okey kalau macam tu? Kalau okey, tolong jangan bila kita nampak satu peluang, benda tu bagus, kita tak ambil. Terutama bila kita bagi percuma. Ibarat saya tak nak, I wish benda ni tak berlaku. Jangan sampai kita kufur nikmat. Apa yang Allah Ta'ala dah lorongkan kita, tengok depan mata kita, tapi kita tak ambil benda tu. Saya cuma nak remind diri saya, jangan sampai kita kufur nikmat. Benda dah bagi tapi tak ambil. Faham atau faham ni? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, saya Najib Asaduk, online rocket marketing expert anda. Saya tahu hari ni terlalu ramai orang yang dah berniaga. Dah lama dah, bisnes dah lama, tapi sale dia masih stuck. Kan? Masih lagi tak capai dia punya jualan. Kan? Nak capai 10,000 pertama pun. Ya Allah, macam hazab sangat. Saya tahu ramai juga di kalangan you dah buat macam-macam. Tapi masih lagi tak jumpa cara yang betul. Dan ramai lagi yang tak tahu macam mana cara yang betul untuk dia onlinekan bisnes dia. Akibatnya, saya tengok ramai hari ini usahawan yang berniaga tutup, melingkup. Rugi.
Ramai juga yang dia berniaga, hidup dia serba kekurangan, hutang makin meningkat, pening babe sebab tidak ada peningkatan. Dan ramai juga yang kena tally dengan kawan-kawan dia kan. You all tak bengang ke dengan keadaan macam tu? Hai, saya Fendi Abbas, Facebook Marketing Expert. Salah seorang klien kami, Puan Rajana, baru je onlinekan bisnes. Sebelum ni pernah struggle dan hampir buat keputusan untuk tutup bisnes beliau. Tapi bila dia start onlinekan bisnes menggunakan Facebook, segalanya berubah. Sales meningkat, melonjak 20 kali ganda daripada RM29,000 pada tahun 2019, sekarang mencecah RM564,000 pada tahun 2020. Macam. Hai, saya Nazakri, branding expert anda. So, saya teringat kisah seorang student kami iaitu Puan Rahina yang berniaga menggunakan cara lama iaitu cara old school. So, menyebabkan brand mereka susah untuk orang kenal dan tidak nampak. So, setelah dia merubah nama brand beliau menjadi Ina Kalisha, menyebabkan sales beliau meningkat naik berlipat kali ganda. Sebelum kelas, sales beliau hanya 63,000 sebulan. Tapi selepas kelas, sales beliau meningkat naik sehingga 285,000 sebulan. Hai, saya Rashid Muhammad, sales strategist anda. So, saya nak tanya anda, sampai bila anda nak struggle buat macam-macam tapi tak dapat hasil? Entah betul entah tidak pun tak tahu mana satu yang betul kena buat. Anda kena ingat, online kan bisnes bukan sekadar posting harian je. Yang penting adalah sales secara berterusan. Ingat tu. Jadi saya dan tim Momentum kami nak mengajak anda untuk join sesi ni, untuk anda onlinekan bisnes anda dengan mudah, untuk anda tarik pelanggan dengan cepat dan naikkan sale dengan pantas. Okey, berapa ramai kat sini ada ready untuk nak join ataupun nak upgrade ilmu dia dan nak kembangkan lagi sale dalam perniagaan dia? Okey, so saya nak jemput anda untuk sesi ni, strategi online rocket marketing pada 24 dan 25 April 2021 ni, Sabtu dan Ahad. Untuk kami nak bantu anda. Sebab apa tahu? Kalau ikutkan nilai kelas 2 hari ni, sepatutnya nilainya adalah RM1,999. Tapi berita baik untuk anda yang terawal, saya nak bagi tahu anda, kami nak berikan tawaran kelas ni hanyalah yurannya RM10 je. Yes, RM10 je. Apalah sangat nilai tu kan? Okey, dan kami juga nak berikan anda e-book strategi online rocket marketing ni yang terbaru, latest. Anda juga akan dapat apa lagi? Bonus e-book strategi naikkan sales waktu raya. Dan ekstra saya nak bagi template copywriting untuk anda. Apa kata? Bertindak pantas sekarang. Masa tak menunggu kita, pelanggan tak tunggu kita. Kalau dia tak pergi kat kita pun, dia akan pergi kepada pesaing kita. Daftar sekarang di naktarikpelanggan.com. naktarikpelanggan.com